Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Jadi pada hari ini, pertemuan kali ini kita akan cuba melukis secara amali lukisan perspektif 2 titik. So di hadapan cikgu soalan perspektif 2 titik telah ada daripada muka surat 15 local publication. Modul local publication warna hijau ni ramai pelajar ada. Jadi cikgu ambil kesempatan di sini untuk tunjuk cara macam mana nak menyelesaikan lukisan ini. Jadi dalam klip sebelum ini cikgu dah tunjukkan bagaimana nak mencari titik stesen apabila diberi titik lenyap pada soalan perspektif 2 titik. Kita ada 2 titik lenyap, macam mana nak cari titik stesen. So dalam klip tu cikgu dah tunjuk. Cuma sekali lagi cikgu ulang, cara dia ialah reverse kaedah kita daripada yang biasa kita buat. Kita naik daripada titik lenyap, kita naik ke atas straight, tegak ke atas, sentuh satu gambar dan kita selarikan dengan sisi pandangan pelan kita. Bila selari dengan sisi, tarik ke belakang dan kita buat perkara yang sama untuk titik lenyap satu, naik atas, sentuh satu gambar. Kemudian kita selari dengan sisi, bagi pandangan pelan kita, selarikan ke belakang. Hasil persilangan itulah titik stesen. Dan kalau sebelum ni diberi titik stesen, kita tarik, selari dengan sisi, sentuh satu gambar, bawa turun. Bila bawa turun, mana garisan yang menyentuh garis ufuk, itulah titik lenyap kita. Okey. Jadi untuk kali ini kita cuba selesaikan soalan ini. Jadi bila nak selesaikan soalan ini, cikgu nak ingatkan sekali lagi, kita dalam soalan SPM kita tidak diberi pandangan bantuan, lukisan bantuan. Apa dia lukisan bantuan tu cikgu? Mana lukisan isometrik kat di sini. Lalu dia letak kat sini atau belah sini. Lukisan bantuan kita untuk melihat objek secara keseluruhan. Okey, tetapi untuk soalan ini tidak lagi diberi pandangan bantuan. Okey. Jadi kaedah mula-mula kita, pertama sekali apa yang perlu kita buat ialah kita cari dahulu garis tinggi. Mana garis tinggi cikgu? Garis tinggi ialah garis original. Bila semua butiran yang menyentuh satah gambar, kita katakan dia jadi garisan titik original. Bermakna original ni bila kita bawa turun bawah, ketinggian ni kena ambil ketinggian arah sebenar. Arah sebenar ketinggian objek. Jadi di sini kita ada pandangan atas, kita ada pandangan sisi. Okey, memandang daripada arah sini, pandangan sisi kepada objek. Kemudian pandangan hadapan bermakna pandang arah ini untuk pandangan pelan ni, kita pandang daripada arah sini. Itu untuk pandangan hadapan. Jadi kita lukis dulu, cuba buat dua garis tinggi. Yang mana sentuh depan ini, itulah garis tinggi kita. Okey, kita tarik dua garis tinggi ya. Lepas ni cikgu cuba bantu awak macam mana untuk kita dapatkan gambaran supaya kita mencari butiran-butiran kita. Okey. Cikgu terhitam sikit. Tapi sebenarnya cikgu nak hitamkan sikit tu bukan apa, supaya nampak dekat video kita. Video kita ya, nampak. Okey. Jadi ini ialah garis tinggi kita yang asas. Yang asas, bukan asal, yang asas. Okey. Jadi bila kita nak melengkapkan lukisan yang ini, kalau pelajar boleh membuat lukis gambaran dia, okeylah. Okey. Sekarang ni cikgu nak tunjuk permulaan bagi pelajar yang tak boleh nak menggambarkan objek ini. Kalau tak boleh nak gambarkan, macam mana kita nak buat cikgu? Kalau tak boleh nak gambarkan objek ini, apa yang dia nak gambarkan, apa ditunjukkan oleh objek ini, kita kena selesaikan dia. Jangan tinggalkan soalan ini. Baik ini ataupun soalan isometrik, oblik, jangan tinggalkan. Kita cuba cari sisi-sisi yang mana boleh kita buat. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi lukisan mudah ini. Okey, lukisan mudah, ni objek. Ini pandangan sisi kita. Ini pandangan hadapan. Cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak mencari gambaran lukisan. Okey, ini ialah pandangan pelan. Jadi kalau pandangan sisi ni dia bagi objek inilah. Pandangan hadapan ni dia pandangan pelan. Okey, kalau ikut cara yang mudah supaya kita tidak rugi markah dalam menjawab soalan perspektif, apa yang perlu kita buat ialah kita buat lukis daripada bahagian bawah. Bahagian bawah bermakna daripada bawah objek, ini
bahagian bawah dia, bawah objek, kita ada dua permukaan, permukaan 1 dan permukaan 2. Lihat, bagaimana nak melihat permukaan 1? Ini permukaan 1. Okey, kalau kita tengok pandangan sisi permukaan 1 ialah yang duduk di bahagian bawah ni. Sebab itu dia ada sempadan ni. Sebab permukaan 1 akan berbeza dengan permukaan yang kedua. Jadi ini permukaan yang kedua pula. Kita nak lukis permukaan 2. Kita tengok, pada pandangan hadapan, dia mesti mewakili daripada tapak. So, kita mula daripada bawah, kita dapat permukaan 2. Jadi, untuk permukaan 1, kita ada 4 titik. A, B, C, D. A, B, C, D. Permukaan 2, kita ada A dengan D, kita berkongsi. A yang sama bila pandang hadapan. Sini A, sini D. Okey, kita boleh tulis sana, sini E, sini F. E bawah, F bawah, atas. Jadi kita ada A, D, E, F. A, D, E, F. Untuk permukaan 2 dan permukaan 1. Kita lupakan bahagian yang lain. Pelajar boleh menjawab, mendapatkan 4 butiran ini, permukaan 1 dan permukaan 2 ini. Pelajar sudah boleh menjawab beberapa butiran yang membawa markah. Contoh, kat sini kita ada 1 butiran. 1 butiran, 2, 3, 4, 5 butiran, 6, 7, 8 butiran. Kadang-kadang sini mungkin jadi 1 butiran. Sebab kita ada sempadan di sini. Ada mungkin jadi 8 butiran. Buat ini saja pun pelajar sudah dapat 8 butiran. Begitulah dalam isometrik. Begitu jugalah kita soalan-soalan yang seumpama dengan ini. Lekat kamera cikgu atas ni ya. Okey, tak apa. Sekarang cikgu nak tunjuk. Okey. Kita terapkan kaedah nak melukis yang ini. Daripada bawah, kita lukis bawah. Kita dapatkan butiran, baru kita naikkan sedikit demi sedikit naik ke atas. Naik ke atas. Okey, untuk soalan yang ini. Mana permukaan dia? Tengok pada pandangan atas. Bila pandang daripada atas, bahagian sini kosong. Bila bahagian sini kosong, yang cuma ada butiran di bahagian sini saja. So, ini pandangan sisi. Pandangan hadapan. Kalau kat sini tulis pandangan hadapan. Jadi kita rujuk pandangan hadapan. Jadi kat sini kosong. Tengok daripada tapak, daripada bawah tapak ya, kita ada 1 permukaan, 2 permukaan. Cikgu letak sini 1, cikgu letak sini 2. Permukaan 1, permukaan 2 ada sempadan bermakna permukaan tersebut berbeza. Jadi tengok pandangan hadapan daripada bawah, tengok daripada tepi. Tengok sini. Daripada pandangan atas, awak nampak pandangan hadapan awak, sini ada butiran dan sini kosong. Jadi bermakna butiran 1 daripada bawah, bila sini rata, dia ni 1 permukaan. Jadi sifat dia seperti inilah. Tengok. Sifat dia seperti ini. Permukaan kat sini dia rata. Jadi kita tahu bahawa ini adalah letak sebiji. Tempel terus 1 permukaan tersebut. Jadi bila kita nak tempel, kita boleh tandakan permukaan titik dia. Sini A, sini B, ini C, ini D. Okey. Mana A cikgu? Pada pandangan atas kita ada 3 tiang. Ada 2 tiang. 1 dan 2. Daripada hujung, tiang 1. Seterusnya, tiang 2. Tiang 2 bermakna A di sini. A, B. Di sini juga ada C. Cuma C-nya di atas B. Bila pandang dari atas, kita melihatnya sebagai 1 titik saja. Dan pada A, kita ada D juga di sini. Ada D. Okey. Jadi macam mana kita nak lukis? Jadi, dalam soalan ini, bila kita nak tanda, kita lukis permukaan dia. Okey, ini permukaan 1. A, B, C, D. A, B, dia akan pergi ke titik lenyap. Dia akan pergi ke titik lenyap. Okey. Jadi macam mana nak lukis cikgu? Daripada sini, pangkal, kat sini pangkal, dia akan pergi titik lenyap. Bermakna dia kat sini ni. Okey, kalau cikgu lukis di sini. Okey, cikgu ambil marker pen. Tunjukkan. Okey. Dia ada 1 titik di sini. Titik ini ialah titik yang asal depan. Titik X kat depan. Dia akan pergi ke titik lenyap. Dia akan lalu A dan dia akan lalu B. Okey. Jadi, titik X ini adalah permulaan yang letak di depan. Okey. Jadi, X di mana kat sini? Permulaan depan. Turun bawah. Bila sentuh satu gambar dia jadi original. Dia akan pergi ke titik lenyap. Dia akan pergi ke titik lenyap. Dan dia akan lalu titik A dan titik B.
sini X awak. Okey, kita lukis. Jangan tunggu lama-lama. Okey. Okey, kemudian apa kita buat? Okey, bila dah dapat garisan 7 titik lenyap, kena tengok garis A dan D ni. A datang daripada atas. So ni titik A, bila datang dari atas maksudnya kena lukis garis penglihatan. Garis penglihatan dia akan pergi ke titik station. Tapi dalam perjalanan kita pergi titik station, sentuh je satu gambar, stop. Kemudian kita turunkan dia ke bawah. Stop. Persilangan kena ambil betul-betul. Okey, kita dapat satu. Ini A kita. Kemudian B di belakang, sama juga. B di belakang, dia mesti pergi titik station. Dalam perjalanan dia pergi titik station, jangan lupa ini garis penglihatan. Bila sentuh satu gambar, stop. Kita bawa tu turun. Okey, ini B kita. Kalau dah dapat, jangan biarkan. Kita butirkan dia, buat butiran. Baru dapat markah. Okey, satu. Siap. A dan B. Okey, C dan D. Lihat, C dan D berada pada aras ketinggian, ni ketinggian pertama, ketinggian kosong. Dia duduk pada ketinggian 1. C dan D pada ketinggian 1. Pada ketinggian 1. Jadi sama juga, dia datang daripada depan, tetapi ketinggian telah berbeza. Kalau X kat bawah tu, okay, dia datang di sini. Di sini. Kemudian dia akan pergi titik lenyap. Dia datang daripada satu titik di hadapan. Katakan sini Y. Ini titik Y kita. Dia akan pergi ke titik lenyap. Dia akan lalu D dan C. Okey, Y dah dapat. Kita bawa turun saja datang depan. Bawa turun. Kemudian dia akan pergi titik lenyap 2. Okey. Dah dapat titik lenyap 2. Mana C cikgu? Datang daripada atas. Bawa turun. Dah ada. Okey. Dalam perjalanan pergi titik lenyap 2, dia akan lalu C. C turun dari atas. Mana persilangan ni cikgu? Ni dia persilangan. Dan begitu juga D dah ada dah ada garisan daripada atas. Okey, dah ada. Kemudian kita buat apa? Kita hitamkan. 1, kita lukis butiran dia. Dan 2. Okey. Dapat. So ini ialah bagi sisi permukaan yang pertama, C dan D. Okey cikgu. So sekarang ini yang pertama dah dapat. Kita masuk balik sini gambar rajah. Okey, tengok cikgu buat. Jadi kita dah dapat permukaan yang pertama. Okey. So sekarang kita nak tengok permukaan yang kedua. Sama juga permukaan yang kedua. Ni contoh tadi. Permukaan yang kedua. Kita kena lihat pandangan. Kalau di sini pandangan sisi. Cikgu lukis ni pandangan hadapan. Tengok apa berlaku. Permukaan 2. Permukaan 2. Bila kita tengok dia rata di tepi. Bermakna permukaan ini kita tempel sebiji. Tempel sebiji. Okey. Kita bandingkan dengan soalan. Bagi permukaan 2. Okey. Bandingkan dengan soalan. Okey. 1 dan 2. Di sini 3. Okey, kat sini 4. Cikgu tanda 4. Kita lihat pandangan sisi. Kita ada satu permukaan. Dan kat sini kosong. Kosong. Dan dia bersambung dengan dengan titik A. Bersambung dengan permukaan daripada belah sini. Jadi 2 dan 4 sebenarnya ialah satu permukaan. So saya padam nombor 4. Saya tandakan dia sebagai nombor 2. Okey, samalah permukaan yang sama. So 2 di sini kita nampak bila pandangan hadapan kita nampak 2. Bila pandangan sisi juga kita nampak nombor 2 yang sama. Okey, 3 2. Jadi 3 berada di sisi dengan satu permukaan, jadi dia tempel terus biji. Tempel terus biji. Jadi kita boleh tandakan titik dia A B C D. Saya letak di sini E F Sini F, kat sini cikgu ambil G, kat sini cikgu ambil H. Okay. Kalau dah terror tu tak ada tanda titik lah. Tapi untuk melukis permulaan ni kita tanda titik. F dan G. Okey. So daripada X
kita akan pergi ke titik lenyap. Kita akan pergi titik lenyap. So kat sini pun sama. So permukaan tu akan ada kat sini. Okey, dia akan pergi titik lenyap, dia akan pergi titik lenyap. Di sini ialah E, F, G kat sini, H di sini. So pergi ke titik lenyap daripada X. X pergi titik lenyap 2, titik lenyap 1. Okay. Kemudian nak dapat titik E mesti datang daripada atas. Mana E cikgu? Ini E awak. E mesti pergi ke titik station. Dalam perjalanan pergi titik station, dia sentuh satu gambar stop. Kemudian kita luruskan dia ke bawah. Okey, persilangan dia itulah E awak. So inilah titik E awak. Okey. Kemudian begitu juga F di belakang. Okey, garisan X daripada X pergi titik lenyap, dia akan lalu E dan F. X pergi titik lenyap 1, dia akan lalu E dan F. So F bawa turun juga. Pergi titik station. Sentuh satu gambar, berhenti. Kemudian kita lurus ke bawah. Pastikan T-square awak rapat, sisi putih awak rapat, supaya dapat butiran yang tepat. Okey, persilangan dia kita dapat. Okey, begitu juga bagi G dan H. Daripada Y pergi titik lenyap, Y pergi titik lenyap 1, dia akan lalu G dan H. Okey. So, daripada sini E juga di sini ada G, titik yang sama cuma berbeza aras ketinggian. E bawah, G atas dia. Okay, bawa turun, satu gambar bawa turun. Okey, dah ada persilangannya cikgu. Okey, F pun F, H bawa turun. Okey, dah ada persilangan juga cikgu. Lepas tu kita buat apa? Kita terus buat butiran dia. E sambung dengan G, F sambung dengan H, E sambung dengan F, G sambung dengan H. So sini F, sini G, sini H. Okey, kita balik kepada asal tadi. Tengok permukaan yang ini. Dua adalah permukaan yang berkongsi. Jadi kita tahu sini A, itulah titik di sini. Bila pandang dari sini, titik seterusnya ialah titik E di bawah. E. Jadi A dengan E bersambung. So A dan E pun bersambung. Kita sambungkan. Itu juga yang atas. Okey. Siap untuk bahagian bawah. Jadi kalau para pelajar yang tidak dapat membayang, jangan tinggal, kita lukis saja permukaan bawah ni dulu macam cikgu buat. Awak telah dapat butiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kita teruskan lukisan kita untuk mencari butiran seterusnya.